Cerita ini berlaku beberapa minggu yang lepas. Pada masa itu, aku hanya berusia 16 tahun dan aku masih bersekolah. Ibu dan bapa aku bekerja di sebuah syarikat di luar kawasan. Mereka berdua biasanya akan keluar pada hujung minggu kerana terdapat beberapa urusan kerja yang harus diselesaikan. Jadi pada suatu hari itu, aku berada berseorangan di rumah. Aku boleh dikatakan tidak pandai langsung untuk memasak. Dan selalunya kalau hendak makan, aku akan bungkus dan makan di rumah sahaja. Kebetulan pada hari itu, memang aku tiada duit untuk membeli makanan. Jadi, ayah aku memasukkan wang transfer ke dalam bank akaun aku. Pada waktu petang, aku berjalan berseorangan untuk pergi ke mesin ATM berdekatan dengan rumah aku. Di situ kelihatan sangat sunyi. Aku harus segera menyelesaikan urusan ini. Jika tidak, keadaan akan menjadi lebih bahaya jika aku berjalan seorang diri. Sesudah sampai, aku berasa sedikit lega kerana di situ tidak ada orang, jadi tidak perlulah aku untuk beratur panjang. Apabila aku menghampiri mesin ATM, aku perasan terdapat seorang pakcik yang sedang berdiri tanpa memakai baju dan dia sedang berada di sebelah tiang lampu. Aku sedikit keliru dan bertanya kepada diri sendiri apa yang dia sedang buat. Kenapakah dia menundukkan kepalanya dan kenapakah dia tidak berbaju? Perlukah aku pergi tanya dia kenapa dia tidak berbaju ya? Selepas urusan aku selesai, aku mengambil duit dan meninggalkan kawasan itu secepat mungkin. Semasa aku berjalan, aku sempat menoleh ke belakang untuk melihat sekiranya pakcik itu masih berada di situ. Tetapi dia sudah tiada. Aku berasa sedikit lega dan merasakan dia sudah tinggalkan tempat ini. Aku pusing kepala, belum sempat lagi aku bersedia, pakcik itu sudah berada di hadapan aku. Dia berdiri betul-betul di hadapan aku. Jantung aku berdegup kencang. Entah kenapa aku tidak berani untuk bersuara. Hanya melihat dia, aku menjadi kaku dan berasa sangat takut. Dia berdiri dan sedang memerhatikan aku dengan pandangan yang sangat menakutkan. Aku mengambil peluang dengan selamba berlari melintasi dia. Aku berlari dengan laju dan tidak menghiraukan dia. Selepas beberapa langkah berlari, aku toleh ke belakang sekali lagi untuk memastikan sama ada dia mengekori aku atau tidak. Dia kelihatan sedang berdiri di tempat tadi dan kelihatan tidak bergerak. Aku tidak pasti apa yang dia sedang buat. Selepas itu, aku mengambil peluang untuk melarikan diri terus ke rumah. Apabila sudah sampai, aku memeriksa di luar rumah. Aku merisaukan sekiranya lelaki itu mengikut aku dari belakang. Tapi aku bersyukur kerana dia tidak berbuat demikian. Keesokan harinya, aku bangun awal pagi untuk bersenam dekat taman berhampiran dengan rumah aku. Di situ, kelihatan sangat sunyi dan tidak ramai orang. Ini mungkin kerana aku datang terlalu awal. Selepas beberapa minit aku bersenam, aku perasan terdapat seseorang yang mengikut aku dari belakang. Pada mulanya, aku merasakan dia hanyalah orang biasa yang mahu bersenam seperti aku. Jadi, aku menghiraukan dia dan meneruskan senaman. Beberapa langkah selepas itu, aku menyedari bahawa orang di belakangku tadi semakin dekat dengan aku dan dia mula menejah aku dari belakang, memegang aku dengan kuat. Masa tu, aku cuba menjerit dan meminta tolong, tapi dia enggan melepaskan genggaman. Aku cuba melihat ke arah belakang dan cuba melihat wajah dia. Rupa-rupanya, dia adalah orang yang sama aku jumpa semalam. Dia cuba untuk menutup mulut aku supaya tidak menjerit dan menyuruh supaya aku diam. Aku menggigit tangannya dengan kuat dan dia menjerit kesakitan, tapi dia tidak mahu menyerah kalah. Kerana tiada pilihan, aku terpaksa melawan balik. Aku memberikan beberapa tumpukan kepada dia. Selepas itu, aku melarikan diri, tapi dia berjaya menangkap aku sekali lagi. Kali ini, dia bertindak lebih agresif dan mula menyerang aku beberapa kali. Akhirnya, aku tewas. Aku mahu bangun, tapi aku tidak terdaya lagi. Dia mula mendekati aku dengan pandangan yang sangat menjijikkan. Pada masa itu, aku sangat bernasib baik kerana terdapat seorang yang datang menyelamat. Lelaki itu dibelasah dengan sangat teruk. Dia jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Kami menelefon polis dan selepas beberapa minit, mereka kemudian sampai ke tempat kejadian. Polis memberitahu aku bahawa lelaki itu terlibat dalam beberapa kes bunuh dan dadah. Dia adalah seorang yang sangat bahaya dan sangat dikehendaki oleh polis. Selepas itu, mereka menghantar aku ke rumah dan aku terus menelefon ibu dan ayah untuk memaklumkan tentang kejadian ini.
Ibu dan ayah aku segera balik ke rumah selepas mendengar perkabaran ini. Selang beberapa hari kemudian, aku mendapat tahu bahawa lelaki itu telah dipenjarakan dan akan menerima hukuman yang sangat berat. Aku sangat gembira mendengar berita ini dan berharap tidak akan jumpa orang seperti ini lagi pada masa akan datang.